Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah cerita. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa buat bapa-bapa hero-hero yang hebat. Sempena Hari Bapa pada hari ini, kami di Astro Awani mengucapkan selamat Hari Bapa kepada anda dan moga platform kami juga di media sosial dapat anda gunakan untuk menitipkan salam ucapan Hari Bapa anda kepada ayah, bapa ataupun apa saja panggilan yang anda letakkan kepada hero anda. Hari ini dalam cerita saya ingin bersama dengan dua orang wartawan yang belum lagi bergelar bapa tapi insya-Allah nanti tapi mereka bercerita mengenai politik yang dihubung kaitkan dengan akhirnya ialah kehidupan rakyat di peringkat akar umbi. Pertamanya saya ingin bersama dengan Faris Azman, keduanya nanti saya akan bersama dengan Asim Hassan yang kini berada di Kota Kinabalu. Tapi eloklah saya bersama dengan Faris Azman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Katanya tadi sebelum bersiaran tadi dah ada yang menegur nak mengambil gambar bersama dengan Faris Azman. Itu adalah normal juga. Normal seorang wartawan yang berada di lapangan untuk melakukan liputan pilihan raya kecil Chini. Faris, dah beberapa jam ni, dah beberapa hari di sini ni, bagaimana keadaannya? Hari ini hari kedua kempen sudah berlangsung, tetapi sebagai mereka yang mengikuti perjalanan kempen pilihan raya sejak beberapa tahun yang lepas, Faris mungkin merasakan kelainannya dalam era ataupun dalam tempoh normal baharu ini. Bagaimana Faris pengamatannya? Hari ini hari Ahad, pekan sehari apa semua mesti banyak dekat sini tu. Terima kasih. Waalaikumsalam Zul. Ya, sangat berbeza sebenarnya Zul. Kalau anda katakan peminat, itulah nombor baru. Kalau kita pergi di lapangan, ialah orang katakan kita memberikan berita kepada mereka apa yang berlaku di kawasan mereka. Dan kali ini wakil rakyat yang akan dipilih sudah tentu apa sahaja hasrat-hasrat rakyat untuk melihat perubahan di kawasan mereka, terutamanya di N23 Chini ini. Mereka akan bertemu dengan media, berkatakan apa sahaja yang boleh kita bawa suara mereka, mandat mereka ini untuk boleh kata tambah baik di kawasan ini sebenarnya di PRK Don Chini. Baik Zul, ya beberapa PRK dah banyak saya jalani sebelum ini. Kali ini agak berbeza, hari Ahad Zul, tetapi PRK ini kalau kita tahu PRK ini dia tak kira hari Ahad ke hari Sabtu ke hari biasa. Sudah tentu PRK akan sangat-sangat hangat keadaannya, tapi PRK nombor baru ni sebenarnya agak berbeza sebenarnya Zul. Dua perkataan yang boleh saya sebut berkenaan dengan PRK kali ini, kempen hari pertama, hari kedua ini, iaitu sunyi dan tenang. Kerana rata-rata mereka ini, di mana kita ada tiga penjuru, tiga calon mengadakan kempen mereka, tetapi kempen dengan nombor baru. Di mana saya berpusing-pusinglah juga di sekitar pekan dikatakan atau dinamakan Bandar Dara Chini. Jadi itu adalah pekan di kawasan Chini 1 sehingga Chini 5 dan di Chini Timur di kawasan lain pula. Jadi berpusing-pusing di situ untuk melihat bagaimana adakah PRK. Kalau kita tahu PRK ini ratusan jentera-jentera parti akan sentiasa lalu lalang di kawasan-kawasan awam dan akan terus berkempen. Tapi kali ini agak berbeza. Tepat jam 8.30 pagi tadi, di mana calon Barisan Nasional Muhammad Syarim telah pun mengadakan kempen nombor baru, di mana beliau mengopi bersama dengan rakyat atau penduduk dengan jarak 1 meter. Jadi mereka bertemu dan beramah mesra dengan jarak yang penjarakan sosial, dan selepas itu pergi ke pasar Tani Kekal di mana terdapat pengesanan suhu, diambil maklumat dan sebagainya. Jadi itu nombor baru seperti yang kita tahu sejak PKP. Itulah yang keadaan PRK-nya. Dia tidaklah semeriah kalau kita katakan sebelum ini PRK dengan bannernya dan sebagainya, tidak semeriah itu sebenarnya Zul. Faris, apabila kita bercerita mengenai PRK ni, sudah pasti tumpuannya lah pada jentera pilihan raya. Kalau PRK sebelum ni, kalau sehari selepas penamaan calon tu, mungkin ramai jentera-jentera parti dari peringkat negeri-negeri lain, daripada peringkat pusat dah berkumpul di pusat di lokasi PRK ini. Tapi bagaimana pula di Chini? Adakah walaupun kita tahu yang mungkin memiliki jentera adalah Barisan Nasional sahaja, mungkin jenteranya lagi besar, tapi bagaimana keadaan pada kali ini? Adakah ramai mereka yang dari luar masih lagi berada di Chini ataupun dalam kelompok mereka dalam konteks parti di Pahang ataupun di Chini sahaja di sana pada ketika ini?
Baik, menjawab soalan anda, sebenarnya kalau sebelum ni PRK, kalau kita katakan jentera di Pahang ni agak besar, mungkin skalanya agak besar. Kali ini ya, ada jenteranya tetapi tidak seperti sebelum-sebelum ni. Mungkin dikurangkan jenteranya, hanya kalau kita katakan 3 penjuru ini dan PRK ini adalah nombor baru. Jadi tidak perlu bilangan yang ramai. Ia akan melanggar peraturan-peraturan SOP, KKM ataupun MKN. Kerana kalau dalam satu ceramah pun hanya tidak lebih 250 orang di Dewan, dan Dewan itu adalah Dewan tertutup. Dan pertemuan di antara rumah ke rumah juga kempen adalah 3 orang saja, iaitu calon, wakil calon ataupun wakil parti bertemu dengan pengundi. Jadi bilangan itu dikurangkan juga dari jentera. Dari pengamatan saya secara kasarnya nampak tidaklah ramai seperti sebelum-sebelum ini. Ia agak kurang sedikit. Dan bagi calon bebas punya, menarik pula Zul sebenarnya, di mana calon bebas juga menggunakan jentera-jentera yang berskala yang minima. Dan seorang lagi calon bebas, iaitu Muhammad Syukri juga, beliau tidak menggunakan jentera dan beliau hanya menggunakan laman sosial sebagai cara untuk beliau berkempen 3 kali sehari. Dan tempoh ataupun time itu, masa itu akan ditetapkan menerusi laman Facebook beliau. Jadi hanya 2 calon yang bergerak dari rumah ke rumah kempen secara fizikal ini, dan seorang lagi calon berhasrat dan melaksanakan kempen secara dalam talian. Jadi ini norma baru yang tidak pernah media mungkin kita lihat di PRK. Dan kehangatannya itu agak kurang sedikit sebenarnya. Tenang je semuanya. Tapi Faris, apabila kita normal baharu, seelok-eloknya tidak berjabat tangan dan penjarakan sosial itu dilakukan dalam jarak 1 meter. Tapi sukar juga kalau seorang wakil calon pilihan raya untuk tidak menghulurkan tangan buat individu yang sudah pun menghulurkan tangan. Jadi kadang-kadang kalau lihat visual tadi, terlepas juga bersalam tangan. Jadi bagaimana ini juga menuntut juga kepada calon-calon pilihan raya untuk menunjukkan kemesraan itu dengan cara yang lain. Mendengar lebih akrab dan juga mendengar dengan lebih teliti masalah-masalah ataupun cerita yang dilontarkan oleh bakal-bakal pengundi. Bagaimana Faris merasakan bahawa orang politik kena ada style barulah kalau nak menunjukkan mesranya itu. Kalau berbanding dahulu mungkin siapa saja mudah bersalam, dekat dan sebagainya. Tapi sekarang ni mungkin susah sedikit. Baik Zul, sebenarnya itulah mungkin kita katakan tidak semua yang tahu penggunaan social distancing ini. Yang berkali-kali kita telah katakan di laman sosial, di TV dan sebagainya. Begitu juga cabaran dihadapi oleh calon-calon ini, di mana mereka ada yang hanya menunduk dan sebagai tanda hormat dan sebagainya tanpa bersalaman. Tapi ada juga yang ingin bersalaman, tapi biasalah apabila bersalaman itu ada juga pegawai-pegawai mereka, jentera-jentera yang membawa hand sanitizer dan sebagainya itu cepat-cepatlah hand sanitizer dan sebagainya. Jadi itu perkara yang mungkin terlepas, sekali-sekala terlepas juga, tetapi pengundi-pengundi itu dinasihatkan juga. Apabila calon-calon bertemu, saya melihat sendiri bahawa apabila ingin bersalam, mahu salam atau tidak, tapi bila orang tu dah salam, akan cakap jarak sosial, kita kena tahu mengenai jarak sosial dan sebagainya. Jadi peringatan itu sentiasa diberikan kepada pengundi-pengundi. Bukan hanya daripada media, bukan hanya daripada BDRM, pihak berkuasa, malah calon-calon juga mengingatkan. Di mana beliau mengatakan calon-calon ini apabila kita bertemu, dia mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa ini merupakan KPI mereka. Jadi KPI mereka bukan hanya hasrat-hasrat rakyat untuk dinaikkan dari peringkat atasan ataupun memajukan lagi ekonomi setempat, namun kesedaran mengenai sosial ataupun new norm, satu normal baru, social distancing dan sebagainya, itu juga merupakan KPI bagi mereka, Zul. Faris difahamkan kawasan Chini ini penduduknya sekitar 20,000 orang. Jadi masalah itu sebenarnya boleh didengari dengan lebih baik sebenarnya. Dan Faris malam berkesempatan bertemu dengan anak-anak muda. Mereka bercerita mengenai peluang pekerjaan. Mereka kata kalau nak kerja tu, nak kehidupan yang lebih baik, kena pergilah ke Kuantan atau keluar daripada negeri Pahang. Jadi ini anak-anak muda yang berumur awal 20-an yang berada di Villa Chini. Sukar tak nak menemu bual mereka, dan sukar tak sebenarnya Faris nak mendapatkan isu-isu rakyat di Chini khususnya? Kerana mungkin kita dapat sampai ke Chini, tapi yang berada di PRK Chini ni, lokalitinya itu kita perlu fahami. Orang ni macam mana, style percakapannya, pekerjaan ni bagaimana? Susah tak Faris? Kalau ikutkan cabaran tu ada sebenarnya, Zul. Bila kita tak biasa dengan kawasannya, bagaimana geografi Chini ini, bagaimana cara mereka, mungkin kita perlu lebih
tertib, jumpa. Cara saya bertemu sebenarnya semalam dengan membeli durian. Okey, Kerana banyaklah di makan Pahang durian ni. adalah musim durian. Jadi kami bertemu banyak juga lah makan durian sebenarnya. Dan pada masa saya membeli itu, saya kata, awak anak muda boleh saya interview ke apa? Kita berbincang dan berbual sebenarnya. Jadi itu cara yang lebih mudah kalau ikutkan, kerana ramai sebenarnya di kawasan ni, Zul, yang mereka menjadi ahli perniagaan dan mereka menjadi membuat agriculture, agropronia dan sebagainya. Jadi inilah caranya di mana kita bertemu dengan anak-anak muda di kawasan ini, mendengar rintihan mereka, Zul. Tapi Faris, mungkin selain daripada anak muda, siapa lagi yang Faris cuba untuk dekati? Kerana akhirnya nanti orang ramai mengatakan bahawa cukup-cukuplah berpolitik, itu bukan hal rakyat. Tetapi ketika musim pilihan raya ini juga, sepatutnya hal-hal rakyat itu yang diangkat oleh ahli-ahli politik dan juga cerita rakyat yang sebenarnya perlu diterjemahkan dalam kempen, dalam pemberitaan juga kita sebagai seorang wartawan. Jadi Faris, apa yang perlu Faris congkel lagi daripada penduduk di sini, dan juga bagaimana ni dah beberapa hari ada di sini, dah hari ketiga di sini. Mungkin penduduk-penduduk di sini tengok Faris pakai baju Esra Awani itu dah boleh mendekati Faris sebenarnya. Walaupun nampak misal macam garang, tapi hatinya mudah didekati. Ya Zul, sebenarnya dalam tempoh 48 jam, bukan hanya pasal peluang pekerjaan saya dengar sebenarnya. Ada juga kami sarapan pagi, bertemu, makan tengah hari juga bertemu dengan penduduk. Begitu juga ketika kita membuat tinjauan, bertemu dengan penduduk. Tapi saya boleh rungkai sedikit apa masalah isu yang perlu didengari sebenarnya. First kali ataupun pertama kali adalah pertama sekali peluang pekerjaan itu benar. Di mana kedua adalah demand and supply kawasan-kawasan ini. Di mana kalau kita katakan sebentar pagi tadi saya berada di Pasar Tani. Jadi kalau kat Pasar Tani ada juga peluang perniagaan yang perlu dipelopori oleh penduduk-penduduk sini. Kerana peniaga saya itu mengatakan bahawa beliau terpaksa pergi ke Kuantan dan beliau hanya mampu menanam beberapa jenis sayur. Jadi apabila dikatakan kalau ada anak-anak muda ataupun golongan-golongan yang ingin menanam sayur, adakah anda ingin membelinya? Dia cakap, ya boleh. Jadi dekat situ sebenarnya ada peluang pendapatan yang boleh ditambah oleh anak-anak muda di kawasan ini. Selain peluang pekerjaan, selain ada pembinaan kilang. Jadi masalah air juga antara masalah utama sebelum ini. Tetapi apabila kita dikatakan bahawa kerajaan negeri telah pun menyuntik dana 18 juta ringgit untuk loji rawatan air dan sebagainya, itu yang akan kita follow up nanti. Dan pelancongan juga antara kawasan di mana kalau di Pahang ini dua tasik, Tasik Bera dan Tasik Chini. Tetapi saya perjalanan pergi ke Tasik Chini tadi, Tasik Chini telah pun ditutup dan sebagainya. Jadi ini benda-benda ataupun ekonomi-ekonomi sektor-sektor yang mungkin perlu dipandang oleh wakil rakyat, bagaimana untuk mengembangkan lagi ekonomi, mengembangkan lagi pekerjaan di kawasan ini supaya Chini ini menjadi satu hub untuk sektor-sektor tertentu. Ini perkara-perkara dalam tempoh 48 jam yang dapat saya dengar sebenarnya. Okey Faris, saya lepaskan dahulu. Faris, saya pasti banyak kerja. Ramai orang yang mungkin Faris akan temui selepas ini. Bawalah cerita-cerita rakyat dari sini kerana tempoh PRK ini bukan cerita pasal orang politik, tapi realiti rakyat yang kita perlu ketengahkan, khususnya dalam konteks normal baru ini. Kita pun dah lama tak tengok Tasik Chini, bagaimanakah rupanya, nanti Faris akan dapatkan. Faris, terima kasih bersiaran bersama kami. Jaga diri, jaga keselamatan, jangan makan durian banyak sangat. Faris Azman bersiaran langsung dari PRK Chini. Tapi saya ingin juga berkongsikan sedikit sebelum kita pergi berhenti rehat. Ini adalah statistik terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia. KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 10 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini, dan ini menjadikan 95.1% daripada keseluruhan kes di Malaysia sudah pun pulih. Dan sehingga 21 Jun 2020 pukul 12 tengah hari terdapat 16 kes baru yang dilaporkan COVID-19 dan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia ialah sebanyak 8,572 kes. Jadi, kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 295 kes. Ingin dimaklumkan juga daripada 16 kes baru itu, 3 daripada kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, di mana 2 rakyat Malaysia, 1 lagi bukan warga negara yang merupakan pemas tautin tetap, dan daripada 13 penularan dalam negeri
negara, 9 kes terdiri daripada bukan warga negara, manakala hanya 4 kes sahaja di kalangan rakyat Malaysia. Dan juga mengikut laporan yang diberikan oleh KKM ini juga difahamkan bahawa hari ini tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 masih lagi kekal kepada 121 kes, iaitu sebanyak 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Perinciannya itu akan kami bawakan di astroawani.com dan juga dalam Awani 745. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak terbang ke bumi di negeri di bawah bayu Sabah selepas ini.